Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera dan selamat hari Khamis kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran hari ini 17 Ramadan 2024, kami harapkan anda semua sihat-sihat sahaja. Dan kami di sini juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan salam nuzul Al-Quran kepada semua umat Islam di negara kita dan juga sebenarnya di seluruh dunia sebenarnya. Dan juga banyak yang sedang bercuti umum di serata negara. Dan bercakap mengenai nuzul Al-Quran ini adalah satu peristiwa yang bukan saja sangat bersejarah tetapi penting untuk kita umat Islam, Yana. Betul tu. Dan nuzul sendiri bermaksud turun, yang mana pada tanggal inilah ayat pertama daripada surah Al-Alaq yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat pertamanya dari surah Al-Alaq. Betul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul. Jadi hari ini kalau boleh kita mengimarahkan ibadah kita dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran, alangkah indahnya sambil-sambil memperingati peristiwa turunnya ayat pertama Al-Quran dalam bulan ini. Dan mungkin ini juga untuk kita menghayati bahawa sebenarnya Al-Quran itu adalah satu kurniaan yang terhebat di mana itulah menjadi satu panduan yang lengkap untuk umat Islam dunia dan akhirat. Jadi kita harap ini menjadi satu penghayatan bukan saja di bulan Ramadan tetapi juga sepanjang kehidupan kita ini di dunia. Amin, insya-Allah. Okey, baik. Hari ini hari Khamis, kami ada satu topik menarik yang kami nak bawakan kepada anda. Yang mana saya kira topik ini ada sesetengah orang yang sangat mudah untuk memaafkan orang lain. Ada orang pula I can forgive and I can forget. Tetapi ada juga setengah orang yang hanya ungkapan maaf itu di bibir tetapi tidak dari sanubarinya. Tadi sebenarnya sebelum kami bersiaran bersama dengan penerbit dengan Tina WHI, kami sempat juga kita bincangkan sebenarnya kan. Jadi macam mana awak nak maafkan orang ni? Kadang kita ada rasa, mungkin ada rasa geram lagi, ada rasa dendam. Tapi bila kita cakap kat mula, kita kata, okey tak apa, saya maafkan awak. Tapi sebenarnya kemaafan itu, keikhlasan itu hanya diri kita dan Allah SWT saja yang tahu. Betul tu. Dan persoalan ni juga adalah bagaimana sebenarnya dalam nak memaafkan seseorang itu, kita perlu ikhlaskan diri kita, jiwa kita, supaya maaf yang kita berikan kepada orang itu adalah maaf yang sebetul-betulnya, maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Itulah. Dan ini kita ada sedikit kompilasi TikTok untuk kami kongsikan bersama dengan anda yang ada berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kita saksikan. Tak semestinya bila dah buat salah hanya diselesaikan dengan hanya mengungkap perkataan maaf. Kalau macam tu mudahlah, buat salah sikit je minta maaf. Nak padang kesalahan je minta maaf. Yalah, minta maaf ni perlu. Tapi sebenarnya tak cukup dengan perkataan maaf je. Kenalah ubah juga. Ubah dan jangan buat lagi kesalahan yang sama berulang-ulang. Tak perlu paksa orang untuk cepat memaafkan. Sebab kita tak tahu sesakit apa luka yang dia rasa. Sebab kita tak tahu sedahsyat mana dia dah sengsara. Beri waktu, beri ruang, sebab dia pun tahu kalau memaafkan itu besar kebaikannya. Tapi kebaikan pun perlu waktu untuk diwujudkan. Kalau dia minta maaf tapi dia tak bermaksud pun dengan perkataan maaf dia tu, buat apa? Dia tak ikhlas pun. Dan dia takkan bertanggungjawab dengan apa yang dia dah buat. Kita memang boleh forgive, tapi kadang-kadang sukar untuk kita forget. Dan ini adalah suatu perkara yang normal dan kita tak patut rasa bersalah. Tetapi pendekatan yang lebih positif ialah kita perlu fokus kepada apa pengajaran yang kita dapat daripada ni. Kita lebih berhati-hati dalam kita bergaul, kita lebih berhati-hati dalam kita meletakkan kepercayaan kepada seseorang. Jadi bila kita teringat kepada orang itu, kita seolah kata terima kasih kerana aku telah lebih matang dan kau telah ajar aku suatu perkara dalam hidup. Farin, alangkah indahnya kalau semua orang berfikiran seperti itu. Tapi saya tertarik dengan apa yang Farin katakan tadi. Sewaktu video itu tengah ditayangkan, sempat berborak juga. Sempat juga. Apa yang nak? Farin cakap, kadang-kadang orang yang tak ikhlas memaafkan ni sebab dia tak move on. Itu sebenarnya adalah salah satu lagi persoalan daripada diri.
kita kena tanya, adakah benar kita telah memaafkan? Sebab tu kita tanya pada diri kita sendiri juga, kalau kita tak maafkan tu bermakna setiap kali kalau kita terkenang, kita akan rasa geram, kita akan rasa berdendam. Kita akan rasa menyampah. Sebenarnya kita tak move on lagi daripada peristiwa tu sebenarnya. Mungkin tak move on ataupun mungkin ia memberikan pengajaran yang cukup besar yang membuatkan kita rasa macam orang ni memang dah kena ban. Wah, memang blacklist. Blacklist betul-betul. Tetapi menurut anda pula macam mana? Apa pendapat anda tentang topik kita pada hari ini? Ayo kongsikan bersama dengan kami. Terus saja ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Tinggalkan komen anda di bawah. Mungkin ada yang nak tanya soalan. Betul. Mungkin ada yang nak bercerita tentang pengalaman ataupun peristiwa yang tidak boleh dilupakan yang membuatkan anda sukar sangat nak lepaskan geram seseorang tu. Silakan. Okey, jadi pastikan anda terus bersama dengan kami, dan bila cakap tentang maaf ni ada satu tu yang saya betul tu minat tu. Apa dia? Kemaafan dendam yang terindah. Tajuk drama. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Fira, Opa minta maaf. Opa minta maaf sangat. Opa banyak buat dosa dengan Fira. Ampun kamu Opa, Fira, ya? Opa datang sini sebab Opa nak minta maaf. Kenapa buat macam ni? Tak apalah Fira. Budak-budak. Budak tu lah. Sikit lagi nak kantoi rancangan Mak. Ya ke? Oh, selama hari ni Mak cuma berlakon je lah dengan dia. Rupanya Mak ada rancangan Mak sendiri. Yelah, kau ingat apa? Ha? Mak ni belum nyanyuk lagi lah. Mati-matilah orang ingat Mak memang dah boleh terima dah dia orang tu. Tolong sikit nak terima dia. Sampai bila-bila pun aku takkan terima orang luar masuk dalam keluarga aku. Itu sedutan drama sedutan drama untuk buku topik kita pada ini. Kalau kita lihat macam tadi itu pada peringkat awalnya kata minta maaf dan sebagainya, tetapi di sebalik itu ada muslihat lain. Sebenarnya maknanya tak memaafkan, itu maknanya geram, ada dendam. Murah je nak ungkapkan kata maaf, nak meminta maaf kepada seseorang, tetapi persoalannya adakah ikhlas maaf yang dipinta itu? Ini yang kita bincangkan pada hari ini bersama dengan dua orang tetamu kita, yang seorang ni saya dah berjanji dengan beliau kita pakai hitam sama. Yes. Wah, dah tahu dia janji apa khabar Kak Liza? Khabar baik, alhamdulillah. Masya-Allah, masya-Allah. Makin hari makin cantik. Allahu Akbar. Amin. Kak Liza daripada dulu pun dah cantik. Saya tak berdendam dengan you. Dan seterusnya bersama dengan kita juga pada hari ini Ustaz Jazlan Abdullah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat, syukur. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Ustaz Jazlan Abdullah ataupun dikenali sebagai Fahrin 2.0. Abdullah Abdullah, ya. Kami adik-adik tapi memang lain. Abdullah. Iyalah. Betul lah. Okey, jadi topik kita hari ini ikhlaskan maaf. Ikhlaskan maaf. Okey. Jadi mungkin kita nak mulakan dulu dengan Ustaz lah. Okey Ustaz. Maaf ni memang kita dianjurkan, dia digalakkan untuk memaafkan. Tapi bab kata Yana tadi, bab kita dah bincangkan, ianya tidak semudah hanya berkata-kata, kerana ia memerlukan apa yang juga ada dalam hati kita. Betul. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz boleh ulas ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yana, Fahrin dan kakanda saya, Bismillah, sedang betul yang dirahmati sekalian. Bila sebut tentang maaf ni, kita kena tahulah bahawa sesungguhnya satu benda yang mudah disebut tapi bukan mudah nak diterima. Okey. Bagi yang minta maaf tu memanglah dia kena wajib minta maaf. Yang nak memaafkan tu. Yang nak memaafkan dia. Okey. Yang minta maaf ni dia terpulang kat dia. Dia nak maaf ke, dia nak tipu ke, dia pasal. Tapi kita ni yang saya nak sebut, kita ni yang nak memaafkan. Okey. Sebab itu bila sebut tentang maaf ni, Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, iaitu mazadallahu abdun bi'afin illa izzah. Iaitu Allah sebut
tidaklah maknanya Allah menambah kepada seorang hamba itu yang memaafkan saudaranya melainkan dengan kemuliaan daripada dunia sampai akhirat. Nampak tak maksud dia? Okey. Maknanya Nabi dah pujuk kita dah. Kalau orang minta maafkan kau kena ingat. Allah akan, kalau kau maafkan tu sebenarnya Allah nak naikkan darjat kau. Allah nak jadikan kau orang yang mulia daripada dunia sampai akhirat. Baik. Tapi macam mana kita? Kita macam mana? Kita pernah dikhianati, kita pernah ditertawakan, kita pernah diburukkan, kita pernah difitnah, kita pernah diambil hak kita. Macam mana kita? Agak mudah tak kita minta maaf? Itu yang kadang-kadang kita maafkan. Kadang hampir mustahil lah. Hampir mustahil. Orang nak minta maaf ke kita tu, jangan harap orang yang datang nak minta maaf yang kita ni nak maafkan orang. Macam mana kita? Mustahil lah. Hampir mustahil. Dia dah tipu kita, dah hianat kita, dah macam-macam dah buat jaga kita. Kan? Dan akhirnya kita, orang datang, tiba-tiba datang minta maaf. Dah selama ni kau kata kau jatuhkan aku bermacam-macam hal. Tiba Assalamualaikum, minta maaf pada ni gini. Kita cakap aku sepak juga ni. Ini bahasa mudah yang kita pakai. Minta maaf lah bulan puasa. Kosong. Agak-agak macam mana kita? Hampir mustahil kan? Tapi macam mana keadaan kita tentang kali itu? Kemanusiaan memang kita cakap, yalah saya maafkan awak. Tapi bengkak kat sini tu siapa yang tahu? Betul? Itu satu. Betul. Tapi bagaimana sebenarnya kita nak jadi orang ikhlas? Itu persoalan. Sebab itu Allah pujuk kita. Bila Allah sebut dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-43 dalam catatan saya, iaitu auzubillahi minasyaitanir rajim, walaman sabara wa ghafara inna kana laminal azmil umur. Dan bahawa sesungguhnya kalau kita lihat sesiapa yang sabar dan memaafkan, dan disebut iaitu inilah perkara yang sangat besar yang dia nak kena lakukan. Okey. Maknanya kunci dia. Kunci untuk kita jadi ikhlas ni iaitu apa? Bagi yang nak minta maaf dan nak maafkan iaitu apa? Sabarlah. Okey. Baik. Sabar. Ustaz, maaf saya mencelah. Saya sangat-sangat suka bila Ustaz kembangkan aspek perbincangan kita pada hari ini, yang maaf ni bukan sahaja kepada orang yang nak meminta maaf, tetapi kepada orang yang nak memberikan maaf. Itu yang penting tu. Betul. Sebab kadang-kadang orang yang minta maaf tu dia boleh bila-bila atas angin sahaja. Dia tukang buat. Tukang buat. Yang kena. Yang kena ni. Saya sebut macam tu. Jadi kalau kita minta maaf senang. Sebab tu kalau orang datang minta maaf kita faham lah minta maaf. Tapi macam mana kita? Sebab itu kunci nak dapat ikhlas tu, kalau kita orang yang minta maaf tu kunci ikhlas, mungkin dia dapat kesedaran, tiba-tiba dia dapat hidayah, bagus. Tapi kita ni, sebab itu dengan kesabaran kunci itu, maka waktu tu kita tahu Allah nak kita dekat, dia akan mengundang ikhlas, dan waktu tu Allah nak beri kita kemuliaan. Hebat. Waktu tu bila kita sabar, rupanya Allah nak tenangkan akal kita dapat berfikir cara yang baik, tidaklah perkara itu membebankan kita sebab benda ni dah berlaku dah. Kan? Jadi bagi orang yang nak minta maaf, dia kena sabar dan ikhlaskan diri. Bagi yang nak memaafkan tu, lagi dia kena sabar. Sebab itu kunci dia. Sebab tu, kalau tak ada sabar, tak ada maaf, dia akan jadi berdendam. Dia akan jadi balas balik. Itu yang kata tadi tak move on tu. Tapi bila Ustaz tanya, macam mana dengan kita, maknanya macam mana dengan orang yang nak memaafkan tu kan? Saya nak tanya kepada Kak Liza. Dia kena Tadi tengok sedap. Nak tanya, Kak Liza Abdullah ni seorang yang bagaimana? Adakah seorang yang cepat memaafkan ataupun adakah seseorang yang sangat sukar untuk memaafkan orang lain? Saya ni nampak macam karang kan? Taklah manja. Nampak lah. Hati kecil. Hati kecil. Tadi sebenarnya tajuk boleh kata ikhlaskan maaf. Sebenarnya ikhlas yang lebih penting daripada perkataan maaf tu. Bila ikhlas tu di depan tu, kalau boleh jaga ikhlas tu, everything semua akan jadi baik. Okey, untuk saya, satu Malaysia tengah tengok ni, saya memang cepat memaafkan lah. Saya rasa saya ada benda tu lah. Saya ni cakap je tapi nanti tak sampai hati. Saya ni apa benda pun saya rasa macam sebab tu bukanlah kata saya cakap kasih seorang bully saya, sebab macam Ustaz cakap lah, perasaan hidup tu kita dah rasa dah berbagai-bagai daripada kita kecil, daripada kita sebelum kahwin sampai dah kahwin, dah beranak pun, dah bernantu, dah apa pun benda pun, perasaan hidup kita dah banyak dah. Jadi memang tak nafikan kalau nak sebut perkataan maaf tu, saya percaya saya adalah manusia yang cepat memaafkan. Tapi mungkin dia mulut. Mungkin dia mulut saja. Tak apalah. Itu rahsia lah. Tapi lambat ataupun tidak masih dia tengok pada situasi apa benda yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau setakat benda kecil, tak ada benda lah tu, insya-Allah. Tapi kalau ada benda macam tu,
kita berbaliklah kepada ujian yang Allah bagi pada kita. Benda inilah yang agak ujian kita. Benda ni satu perkara yang rasa aku memang tak boleh lah. Pada awalnya tak boleh lah. Tapi ini ujian. Bila kita berbalik kepada kalau Allah tak uji aku tak jadi lebih macam Ustaz katalah darjat kita pun ataupun kita jadi lebih baik. Memang agak pelan tengok situasi tu, tetapi saya percaya juga perkara tu macam ni, kalau kita rasa macam lepas tu kita tak boleh lagi, jangan hadap lagi, jangan contoh kalau kawan ataupun kita rasa macam dah tumas jadi buat kita ni. Kita pernah sayang dia, kita pernah menghargai dia, tapi ada satu perkara yang membuatkan kita rasa kenapa jadi macam ni, tapi kita sayangkan persahabatan tu. Kita slowly bawa diri, tetapi tidak boleh jadi macam sebelum ni. Itu je. Bukan kata buang terus, memaafkan dah, tetapi sebab kita rasa kita dah frust. Serik lah. Serik lah. Okey, Kak Liza off record siapa? Tak ada gerak-gerak. Saya tak payah kata Fahrin. Saya sendiri tak percaya. Awak lutut sekarang ke Kak Liza. Okey, baik. Sebelum kita teruskan perbincangan, silakan. saya nak tanya, saya nak baca antara komen oleh rakan kita di Facebook. Silakan, oleh Shima Hassan. Shima kata, terkadang kita bukan benci dan pendendam, tapi kita tak dapat nak lupakan apa yang orang dah buat pada kita. Saya tetap pemaaf orangnya dengan ikhlas. Sama lah macam saya cakap tadi tu. Ini yang kita nak tanya kepada Ustaz Yaslan sendiri kan. Setiap orang kita ni manusia, kita ada perasaan kita. Betul. Dan tahap kita handle sesuatu situasi itu pun berbeza-beza. Ada orang yang mungkin maaf itu, orang dah buat sesuatu kepada dia, dia boleh maaf instantly pada waktu dan ketika itu. Boleh. Betul. Ada setengah orang yang mengambil masa berhari-hari, mungkin berminggu, sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun untuk memaafkan seseorang itu. Betul. Persoalannya Ustaz, ada tak kita ni apabila seseorang dah melakukan kesalahan kepada kita, ada hak untuk mengambil masa kita sendiri, our sweet own time, untuk mengikhlaskan kemaafan tersebut. Ataupun sudah cerita Ustaz, saya pendekkan lagi. Memang saya nak tanya tadi. Kita ada hak tak untuk tak memaafkan terus? Sampai bila-bila? Baik. Luka di tangan nampak berdarah, luka di hati siapa yang tahu. Itulah cerita dia pun. Okey, baik. Sebenarnya dalam Islam kita kena tahu, kita ni memaafkan tu ada satu tuntutan. Tetapi pada masa yang sama juga, maksudnya memaafkan tu dengan ikhlas tu tidak kita menafikan hak kita. Faham tak maksud dia? Macam tadi lah. Okey, katakan orang ambil barang kita. Kan makna orang curi barang kita lah. Kan? Itu kan satu perkara yang menyakitkan hati kita kan. Dia bila jumpa, minta maaf dulu aku yang rembat tudung kau pun gini kan. Itu baru yang cakap kan. Hanya minta maaf ke? Kita ni sungguh pun dah memaafkan. Tak apalah, mungkin kau susah waktu tu. Tapi kita juga, Islam tidak menafikan untuk kita mengambil hak kita. Kau kena pulang balik lah. Okey. Kena. Maknanya maaf yang bersyarat lah. Syarat lah macam tadi Farhan katakan. Hak macam mana? Hanya hak lah. Kita fitnah orang. Okey, fitnah orang. Kita fitnah orang. Lepas tu orang cakap, okey, saya boleh maafkan awak, tapi awak kena mohon maaf cara terbuka. Itu hak dia. Betul. Kita kena lakukan. Betul. Macam saya boleh maafkan, tapi bagilah saya masa, ruang. Awak telah melukakan hati saya. Saya dilukai. Bagilah saya masa. Boleh? Itu hak kita. Dan kalau kita tak memaafkan sekalipun, itu hak kita. Tapi ingat, yang berlaku, yang nak menyakitkan hati orang, yang nak menipu orang, yang nak mengenakan orang, kena faham baik-baik. Dan Nabi sebut tahu, besok dekat akhirat ada orang yang muflis. Kerana apa benda yang muflis? Dekat dunia tu, dia sampai ke akhirat, dia bawa pahala puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tapi dia sama juga, dia bawa dosa mengumpat, mencerca, memfitnah, membunuh orang, mukul orang, ambil hak orang. Besok kat sana, Allah ambil kita punya amalan ni, bagi dekat orang yang kita inyaya. Sebab itu, kita kena faham, sebelum kita buat satu onah dekat dunia ni, kita kena ingat baik-baik. Sebab di situ ada hak, bukan hak daripada dunia sampai akhirat. Hak tu sampai akhirat. Sebab itu, bagi orang yang memaafkan dan ikhlas tu, betul. Tapi Islam tidak menafikan hak yang kita nak ambil semula. Macam mana ya? Saya maafkan lah, tapi awak kena bayar lah. Dulu awak ambil tanah arwah abah kan? Awak ambil seorang kan? Jadi sekarang kan gaduh. Biasa kan gaduh. Jadi bila dah maafkan ni, awak kena bagi balik lah. Jadi bila kita dah bagi balik, dia dah bagi balik, kita tak maafkan, itu satu kesalahan bagi kita. Faham tak? Hak tu. Macam Riana cakap, saya nak ambil lah masa saya. Boleh? Itu hak kita. Islam tak menafikan hak. Okey. Dan kadang-kadang ada setengah orang yang dia nak minta maaf. Lepas tu, aku minta maaf lah. Maafkanlah aku, sedangkan Nabi pun ampunkan umatnya. Ayat yang sering digunakan. Tapi dia tak balik pada hak. Tak, begitu lah. Saya cakap, kalau itu Nabi ni, saya buat macam tu kan. Kalau saya jawab macam tu. Hak tu kena pulangkan lah. Okey. Kan pada Liza sendiri lah. Okey.
saya ni mudah memaafkan lah. Ya, betul. Okey. Kenapa? Kalau okey, saya nak tanya situasi. Kenapa kalau tak memaafkan orang tu tak boleh? Apa perasaan seorang manusia kalau dia tak maafkan orang tu? Kenapa? Aku rasa tak selesa ke? Atau macam mana? Tak tenang kot ya? Hati tu ada itulah, hati tu kecil. Ataupun kita berbalik pada kalau kita jadi dia pula. Kita kena fikir kalau kita berada di pihak dia, kenapa dia buat begitu? Mesti ada sebab. Sebab kita tidak diuji. Macam contohlah kalau kadang saya selalu dengar macam cerita contoh barang kita dicuri, kita marah orang tu. Kita bersyukur sebab kita yang dicuri, bukan kita yang mencuri. Kita berbalik kepada tu. So kalau kakak memang tak tahu memang benda tu ada. Kalau nanti kan siang, contohlah siang kita balik pada diri kita sendiri. Kalau siang tu kita dah menyakitkan hati seseorang siang, malam kakak memang tak boleh tenang, tak boleh tidur. Ini kalau kita yang buat lah. Jadi kita berbalik pada agaknya orang tu pun macam tu kot. Dia pun tidak sengaja. Ataupun setiap benda yang berlaku dalam kehidupan kita, yang hadir dalam hidup kita, kita anggap kalau tidak ada benda tu, kita tidak akan jadi lebih kuat. Kalau cerita pasal ujian yang perit, yang jerit tu, memang kita cakap memang kita terima. Tapi slowly lah. Bukan kata tak. Tapi kita avoid daripada kita berhadapan dengan orang itu ataupun situasi itu. Kalau boleh lah kita nak elakkan. Baik, tapi adakah Kak Liza memang daripada muda dulu pun memang seorang yang pemaaf, ataupun setelah orang kata makan garam dan menjalani kehidupan berbagai perkara pengalaman yang berlaku dalam hidup, makin lama makin memaafkan? Memaafkan, tapi memang saya tak tahulah. Saya tak tahu Ustaz, saya memang hati saya ni cepat. Nak pula kalau bukan keadaan ni orang ambil kesempatan kat kita tak saya memang contoh datang tengah sedih dengan keadaan yang saya cepat, hati tu kecil. Hati tu macam especially kalau perkara-perkara kecil macam Ustaz cakap contoh tudung Ustaz contoh Ustaz okey dia curi tudung kita, lepas tu datang balik pada saya lah ketika itu ketika itu kalau kita mampu ada tudung lain, kalau kita secak tak ada, insya-Allah benda tu, janji kau datang jumpa aku, kau datang jumpa, jangan melalui orang ataupun kita ni kadang cakap aku takkan maaf, tapi bila jumpa depan mata tak sampai hati. Okey, Raizah ni macam ideal sangat ni, mudah sangat maafkan. Okey, bagi kongsi dengan saya apa perkara yang Kak Liza sampai hari ni tak dapat nak maafkan sampai sekarang? Itulah cinta I. Kita juga. Kalau nak kata macam jujurlah mungkin tak kenang sampai sekarang, tapi aku macam dah maafkan tapi macam tidak, macam aku geram lagi. Apa perkara paling besar? Kalau kawan baik ataupun benda yang betray kita, betray yang kita macam tak mungkin. Orang dah cakap kita ni, kau tahu tak sebenarnya dia ni tak percaya, memang tak akan percaya. Kakak ni jenis orang kalau kau datang aku cerita dengan keburukan kawan aku tidak akan percaya. Susah nak selagi tak nampak depan mata, selagi tak even kalau depan mata pun tak kot gini-gini. Tetapi kalau dah jumpa satu situasi tu mah betul, itu akan menusuk lah. Tapi tu akan berbalik kepada aku tidak akan dapat baik macam mana aku pernah baik dengan kau 20 tahun ataupun 30 tahun dulu. Tapi adakah itu petanda yang tidak memaafkan sepenuhnya? Dan memaafkan sebab kita sedih kerana kita tak ada macam contoh kita rasa macam tak mungkin kau akan buat aku. Kalau orang lain buat aku boleh terima. Tapi kau ni yang aku rasa macam tak mungkin kau buat, tapi benda tu akhirnya kau buat. Bukan keadaan, bukan marah. Kalau kata yang terkesan lah. Sampaikan. Memaafkan dah cakap kita tak percaya ni. Rasa-rasa lain tu kita tak boleh nak menidakkannya. Kita mungkin ada rasa kesal kita mungkin ada rasa tak percaya kita, tetapi tidak bermakna dengan rasa-rasa ini tidak membuatkan kita tidak memaafkan orang itu. Betul. Kita ni manusia, apa sahaja rasa yang kita rasa itu yang membuatkan kita manusia. Itulah dia. Dia macam ni kot. Dia cakap, okey, aku maafkan kau tapi kau tak nak tengok muka kau lagi. Kita dah maafkan. Itu hak yang kita bagi kat dia. Sebab itu okey. Nabi juga sebut afdalul iman as-sabru was-samah. Sebaik-baik maknanya sehebat-hebat orang tu beriman ialah orang yang sabar dan memaafkan atau minta maaf lah. Maknanya kalau Kak Liza tadi cakap saya memang hati kecil, bukan hati saya kecil. Sebenarnya hati saya ada iman. Masya-Allah. Sebab hati kita ni ada iman, sebab tu kita rasa kita minta maaf, kita datang minta maaf tu itu dah rasa iman lah. Andainya kita dah buat jahat, dah buat nakal, dah buat apa, tapi kita tak nak pergi minta maaf ataupun kita ni orang dah betul minta maafkan kita tak maafkan, sebenarnya kita takut waktu tu sebenarnya kita tertipu daya oleh iblis dan syaitan. Macam tu. Sebab baik. Dan Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan juga. Tadi kita cakap tentang orang yang minta maaf, begitu mudah mereka nak meminta maaf kan. Dan sekiranya maaf itu tidak diberikan oleh orang yang kita dah buat kesalahan tu, apa kesannya di akhirat nanti kepada
orang yang tidak dimaafkan? Muflis tadi lah. Muflis lah. Muflis terus lah. Maknanya rugilah dia. Sebab itu kita kena salah. Kita bukan orang lain kita kan. Misal saya katakan ada buat silap. Saya kena minta dengan Farin. Oh, minta maaf saya Farin. Sebab apa? Saya nak melepaskan hak saya. Tapi andainya Farin kata tak nak maafkan, makna kita hanya minta kepada Allah, ya Allah tolong, ya Allah lembutkan hati Farin. Sebab apa? Dia ada hak untuk tidak maafkan saya dan susahnya nanti saya dekat akhirat nanti. Akan jumpa Farin cakap, mana Haji Ustaz? Ada 3 kan? Buat main-main. Itu yang kata merangkak cari aku dia. Akhirnya dah tak ada pahala saya. Lepas tu, pahala orang lain tu, dosa orang lain tu yang kita ambil. Dan Nabi sebut, bila dosa dah banyak, maka dia akan dimasukkan ke neraka lah. Sebab tu kita kena jagalah. Sebab tu, tuntutan bermaaf-maafan itu satu tuntutan dan kewajipan. Dan memaafkan tu, iaitu ada satu tuntutan juga. Yang memuliakan. Okey. Baik. Kita nak dengar juga pendapat daripada mereka di luar sana tentang topik kita ni yang cukup menarik. Ikhlaskan maaf. Kita dengarkan. Okey, macam Syah sendiri, tambahan di bulan yang baik ni, setiap kali orang buat salah dengan kita, lebih baik kita maafkan saja. Sebab kadang-kadang Syah faham di kedudukan situasi seseorang kan, kesalahan yang orang dah buat kepada individu tu, mungkin kesalahan kecil ataupun kesalahan yang besar. Kadang-kadang nak ikhlaskan tu rasa macam, ya Allah susahnya. Tapi kena fikir balik apa yang kita buat tu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Contohnya kalau kita maafkan, kita ikhlaskan dan kita lupakan, sebenarnya yang tu semua untuk diri kita, supaya kita rasa lebih lega, kita tak rasa terbeban. Sebab kalau kita tak maafkan, kita rasa macam, percayalah akan rasa macam tak sedap hati tu, dan tu benda tu tak best. Bagi Syah, dia bukan saja bulan Ramadan lah. Apa yang Syah selalu praktis ni, kita kena ingat sentiasa yang setiap orang dekat dalam hidup kita ni, diorang dihadiri sebab untuk memberi pengajaran. Yang mana yang baik, dia akan bagi good memories. Yang mana yang jahat, untuk mengajar kita. Bukan jahat lah, yang mana yang orang kata yang kita rasa macam tak best, adalah untuk diorang mengajar kita tentang pengajaran dan sebagainya. So yang mana yang baik itu kita ingat, yang mana yang tak baik itu kita lupakan. Okey, sebenarnya kalau ikut I ni jenis yang macam memang marah tau. Tapi macam kononnya, okey, I tak nak kawan dengan dia lagi dah, I tak boleh terima, bla 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 bla. Tapi kalau orang tu datang kat I cakap, Diana, I'm sorry. Oh, cair terus. So of course I memang akan maafkan lah. Tapi kalau katakan orang tu tak datang dan cakap I sorry ke apa, I lepaskan je lah kot. Because kalau katakan kita simpan lama-lama, sakit hati, sakit jiwa, sakit perasaan, dan banyak benda lagi nak kena fikir dalam dunia kan. So in the end, just say, okey lah, I maafkan. Tapi kalau tiba-tiba satu hari membebel tu, membebel lah. Tapi you still maafkan. Akhirnya mesti memaafkan. Itu apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita kan. Dan yang nak baca juga satu lagi komen oleh rakan kita di Facebook, Amin Nuruddin. Dia kata maaf dan memaafkan perlu ikhlas dan jujur. Jujur mohon maaf tanpa ulangi kejahatan. Tapi yang tak betul tu, apabila maaf tetap ulangi kesalahan yang itu, buat jadi forgive but not to forget. Sebab takut terkena lagi dan akan buat safety first untuk akan datang. Ni yang saya nak tanya kepada Kak Liza. Betul, kadang orang gini je. Tanya pada Ustaz. Tak, tanya Kak Liza dulu. Kita nak cerita. Kak Liza cakap Kak Liza memang seorang yang memaafkan kan. Tetapi mesti ada limit juga kan. Mungkin kalau sekali orang itu, orang yang sama, buat kesalahan yang sama, mungkin mudah untuk kita memaafkan. Tetapi kalau orang yang sama, kesalahan yang sama, 2, 3, 4 kali, berulang-ulang kali, adakah maaf itu masih lagi mudah untuk kita berikan? Sebab itulah tadi saya cakap. Baik jauhkan diri. Jauhkan diri. Kalau boleh jangan nanti kita pun menambahkan dosa kita tak percaya dia lagi, kita agak susah. Kalau sikit. keluarga macam mana? Mana tak boleh nak jauhkan diri. Sebab itulah kan betul tak Ustaz, dalam Islam, dalam agama kita, sebelum tidur tu kan, kalau bolehlah habislah, maaflah semua. Dan kita juga minta pada Allah, kadang-kadang kita lupa diri, kita rasa kita ni orang banyak kesalahan dengan kita pun banyak salah dengan orang. So kita minta juga pada Allah supaya kalau kita ada buat kesalahan pada siapa, minta orang tu terbuka hati dia untuk maafkan kita. Itu lebih kata orang tu lebih lebih nikmat kalau dapat maafkan. Tapi nanti mesti kita akan awkward kan. Katalah dengan ahli keluarga kan, orang yang sama ni jumpa raya, tiap-tiap raya jumpa, Allah, awkward tu masih lagi ada. Tapi kan mungkin, Ustaz, kadang-kadang tak menafikan lah. Kalau kita rasa macam benda tu perlu cakap, kita akan cakap lah. Tak kisahlah. Kalau cakap pasal keluarga, kita cakap pasal keluarga. Tak serik ni, kita akan cakap depan kau ni kan, biar dia tahu yang kita ni terima kau sebab aku rasa aku dah boleh maafkan. Tapi kalau kau buat lagi, kau ni orang degil lagi ni. Cakap. Kena lepas. Kau jangan sampai aku tak maafkan kau ke apa? Kita cerita pasal keluarga. Itu nampak Maiha tadi tu. Bukan keluarga. Kalau orang luar, kalau boleh jauh-jauh teruslah. Kalau boleh pangkal-pangkal teruslah.
Itu antara tips lah sebenarnya nak memaafkan. Itu menasihati dengan nada suara yang tinggi lah. Tapi at family Ustaz. Yalah betul. Nada yang tinggi. Tapi kan apa Kak Liza cakap ni kan, mungkin dalam konteks lain, dalam konteks yang lain memang mungkin lebih mudah untuk kita memaafkan orang yang kita tak kenali. Tetapi kalau orang itu adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang kita jumpa setiap hari, mungkin pasangan kita dah bertahun-tahun hidup dalam rumah tangga yang menyakitkan dan sebagainya. Rasa tu makin lama, okeylah maaf. Sampai maaf tu pun dia dah jadi macam tak ada value dah. Tak ada erti dah lagi. Macam mana Ustaz? Untuk kita mengikhlaskan juga rasa maaf itu, tetapi pada masa yang sama hatiku terluka. Itu bukan luka saja, luka dilukai. Tapi itu memang kena ikhlas yang paling dalam. Betul. Luka dia. Sebab tu sebut. Memang betul. Kadang-kadang ujian ni daripada keluarga kita sendiri, kadang daripada suami, daripada isteri. Kadang-kadang tak faham-faham. Nak bahasa macam tu tak faham-faham pula kan. Aku cakap. Cuma kita, kata saya sebagai ketua keluarga, katakan kita sebagai ketua keluarga, kita macam mana kedudukan kita? Apa yang perlu kita buat? Adakah tindakan kita tidak memaafkan tu jadi baik pada keluarga kita? Kan? Sebab tu orang lelaki banyak berfikir panjang. Orang lelaki bukan tak nak jawab. Dia malah nak jawab supaya kadang-kadang kalau dia menjawab tu memburukkan keadaan. Ya, betul Ustaz. Kan? Faris betul. Lelaki berfikiran panjang macam tak juga. Nampak no terus dia tak fikir panjang. Tak betul. Okey. Supaya orang tak percaya, itulah pendirian kita sebenarnya. Okey, baik. Okey, itu satu. Dan yang kedua, apabila kita dilukai ni, macam mana kita kena ubat diri kita? Macam mana berubat tu? Berubat ni carilah kat mana pun kat dunia tidak akan jumpa ubat. Yang akan mengubat hati kita ialah Allah. Allah yang akan ubat hati kita. Sebab tu kita ada doa, kita ada munajat, kita ada banyak macam Al-Quran boleh mengubat hati kita. Sebab apa? Sebab kita akan dapat kegembiraan yang mana Allah yang akan beri ketenangan dan ubat itu sendiri. Sebab itu dalam sakitnya hati ni kita kena cari ubat hati, bukan puas hati. Ingat orang perempuan kadang-kadang dia nak puas hatikan dia. Kita orang lelaki cari ubat hati. Jadi kalau orang cari puas hati, dia tak akan dapat bila-bila. Melainkan orang yang mencari ubat hati, insya-Allah Allah akan bagi dia ubat dan ketenangan pada hati dia. Ustaz, dengan Kak Liza, ini topik kita cukup menarik. Banyak komen-komen. Terima kasih. Kami kongsikan mana yang sempat. Ini antaranya lah Siti Hajar Cik Mat ni. Dia kata bukan tak mau maafkan, tapi bila sampai satu tahap bila kita yang didera mental dan fizikal selama bertahun-tahun membuatkan kita tawar hati. Cara lain ialah jauhkan diri dari melihat, jumpa atau ambil tahu kisah mereka. Tujuan tak mau lagi jumpa atau berhubungan kerana sakit itu terlalu dalam, memaafkan tapi tak mau jumpa. Itulah yang masukkan. Macam saya cakap tadi. Tapi ini adakah ini lebih kepada sifat wanita ataupun ini memang ataupun macam mana sebenarnya? Itu kemanusiaan lah. Okey. Macam mana kita nak urus kemanusiaan kita? Ada yang hatinya memang betul-betul kuat, ada hati-hati yang kadang-kadang rapuh. Bila hati yang kadang-kadang agaknya keras, jadi maknanya dia kena ambil masa lah. Dan mungkin kata awak janganlah lalu depan saya sebab kalau lalu depan saya itu akan tergores hati saya. Saya maafkan. Macam tu. Ustaz, itu kena besar. Saya nak tanya, ini memang saya nak tanya betul-betul. Pasal saya dengar cerita orang bila cakap. Sangat pada pasal macam-macam. Pasal benda ni realiti kehidupan. Kita daripada dulu kita pernah dengar tentang kalau kita buat salah dengan Allah SWT, kita boleh minta ampun dengan Allah. Betul. Tapi kalau kau buat salah kat orang tu, kau kena cari dia juga sampai dapat. Kau kena minta maaf juga. Kalau dia dah meninggal macam mana? Dah. Satu dilema yang sangat besar tu, Ustaz. Pertama, kalau kita minta ampun kepada Allah, berapa banyak dosa kita pun, kita mengadu kepada Allah Ta'ala, kita bertaubat, Allah akan ampunkan dosa kita. Innallaha ghafurur rahim. Allah tu amat-amat pengampun. Satu. Bila datang dengan hubungan dengan manusia ni, kita kena faham. Pertama, kalau kita ada dosa dengan manusia, kita kena akui kesilapan kita. Nak minta maaf ni kita kena akui. Aku salah sebenarnya. Bukan nak aja minta maaf. Itu memang Kak Liza kan suka maafkan orang, kita minta maaf je lah. Kita kena akui kesilapan kita. Kedua, barulah kita step yang kedua, baru minta maaf. Saya minta maaf sebab kita dah akui kesilapan kita. Dan yang ketiga, baru kena pulangkan hak. Barulah jadi damai. Tapi andainya kalau kita tak mengakui kesilapan, nanti hari raya dah kejap kan. Okey, 0-0 0-0. Ini bukan bola tau. Ini kemaafan. Betul. Ini saya sebut, saya teruk. Ini bukan bola, ini kemaafan. Tidak ada istilah 0-0. Kita ni kena akui kesilapan kita. Sebab tu dulu kalau orang jauh, saya orang jauh kan. Kalau orang jauh duduk tu kan, dia akan duduk sebelah, dia akan cakap minta maaf gini. Yang sebelah pun dia minta maaf gini. Lah tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Utang tu tak boleh lah. Lain sebab aku maafkan lah. Maksudnya dia kena ronding tu buat berkaitan dosa dia, kesalahan dia, apa yang telah dilakukan. Maknanya kan sebenarnya kita jangan mengharapkan orang maafkan kita dengan ikhlas, tapi kita minta maaf tu kena ikhlas. Betul. Kita mengaku, maknanya kita menyesal. Baru betul. Bila kita tak dapat mengaku
mengakui kesilapan kita, macam mana kita nak minta maaf? Minta maaf, betul juga. Dengan Allah Ta'ala pun kita tak, ya Allah, aku ni kita tak kenapa tak dapat akui, maka dengan Allah Ta'ala pun kita tak minta ampun. Okey. Kak Liza, sebelum ada satu soalan kepada Ustaz tu, saya nak dengar ulasan daripada Kak Liza sikit. Macam mana kita nak tahu kita dah ikhlas maafkan orang? Apa mungkin petanda-petanda kalau kita rasa tenang. Kita rasa macam kita jumpa dia, kita okeylah, aku rasa macam okeylah dengan kau, tenang, hati aku boleh kawan kau, aku boleh jumpa, aku boleh cari kau lagi, saya okey. Tapi kita rasa macam tak okey, itulah bagi time tu. Tengoklah pada kesalahan itu. Kalau kita rasa macam kita sayang dia lagi, kita rasa Allah setakat kesalahan tu, insya-Allah kalau sekali kita akan balik. Dan bila kita balik kita bersahabat dengan dia lebih elok, maknanya benda tu kita dah tak ada, dah lupalah segala-gala yang dah ni kita pasal sahabat lah. Tak boleh cerita semua benda yang ada dalam terbuku. Itu yang saya nak korek. Itu yang saya nak korek tu sebenarnya tu. Tak baik korek dah puasa, tak baik tau korek dah. Okey, baik. Soalan seterusnya datang dari Saudah Atan. Silakan tanyakan kepada Ustaz. Saya seperti dihina dan dikutuk belakang saya tanpa pengetahuan. Apabila saya dapat tahu, saya cuba bertanya kebenaran, tetapi pihak sana menafikan, malah menuduh saya kurang ajar. Saya amat susah untuk maafkan kerana yang buat saya adalah ahli keluarga saya sendiri. Adakah saya berdosa kerana saya masih jauh hati dengan keluarga setelah apa yang terjadi, iaitu dihina, diherdik, menjatuhkan air muka suami di rumah sendiri? Macam mana tu Ustaz? Baik, dalam Islam memutuskan tali silaturahim tu sampai Nabi sebut la yadhul jannah qati'. Tidak akan masuk syurga bagi orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu kena satu Baik. Hal yang berlaku ni sebenarnya yang disebut Nabi ni orang yang mencari memutuskan tali silaturahim. Okey, man. Maknanya orang buat pasal tu adalah tapi benda kita yang kena pasal. Kena pasal apa maksud dia? Kita lah yang kena hina, kena apa. Sebenarnya kita menjauhkan diri itu bukan kita bawa hati. Kita nak meredakan keadaan supaya kebenaran ni dia akan datang pada masa, bukan pada lisan. Oh, cantik Ustaz. Kebenaran dia akan kita boleh cakap pun saja, kita boleh buat penafian. Tapi kena ingat 10 tahun, 7 tahun, kebenaran tu akan datang. Sebab tu lepas 10 tahun, 7 tahun orang jumpa kita, Ustaz minta maaf. Saya dulu fitnah Ustaz gini-gini. Tu aku rasa macam nak sepak je. Tapi dia kata, Allah Ta'ala, Ustaz sepak orang. Tapi rupanya, kenapa kau tak bertanya? 6 tahun dulu, kenapa kau tak bertanya? Tapi kenapa kita tarik diri kita, kita jauhkan diri, bukan kita jauhkan diri. Kita nak ubat hati kita dan nak meredakan keadaan. Betul. Jadi tak salah tu. Maknanya bukannya. Maknanya daripada dia duduk, dia nak cuba menafikan dan benda tu tuduhan memang bertubi-tubi. Macam mana dia nak nafikan? Akhirnya dia diamlah, dia buat hati. Betul, dan janganlah paksa orang tu untuk memaafkan kita. Macam Ustaz kata tadi, hak itu adalah hak dia. Berikan masa kepada dia, wa'imah bertahun-tahun sekalipun. Kalau itulah masa yang diambil untuk ikhlas dalam memaafkan. Kita doa lah. Tapi kena ingat tau, kebenaran tu pada masa, bukan pada lisan. Okey. Baik, dan di hujung perbincangan kita ni kan, Kak Liza, di zaman serba moden ni, semua orang ada social media dan sebagainya. Senang je orang nak tulis macam-macam. Apatah lagi Kak Liza sebagai public figure dan sebagainya. Apa yang tak maafkan tadi tu? Tak ada. Sekejap lagi kita. Kita sebenarnya sebagai selebriti, kita jangan bagi ruang. Kita jangan tu. Sebab tu kan kakak ni, insya-Allah lah keseronok, kebahagiaan, kesedihan dengan share. Kalau kita lah, jangan mengundang orang untuk masuk mengecam kita. Tapi kakak senang je. Orang yang nak bercakap-cakap benda tu, kadang-kadang kita tengok, kalau kita tengok balik dia punya tu, budak-budak je. Yang kadang-kadang mungkin ialah mak bapak terlepas pandang. Tapi untuk saya di sini, insya-Allah, saya tak pernah ambil hati, saya tak pernah ambil apa pun. Sebab saya tidak pernah bagi ruang untuk orang bercakap tentang keburukan saya kalau benda tu mengaibkan saya sendiri. So bagi saya, kalau setakat social media ni, lebih baik memaafkan je lah. Memaafkan je lah. Tak usah baca, tak usah dirayan. Benda tu sekejap aja. Benda-benda berlaku apa saja, benda tu akan berlaku hanya sekejap saja. Ada cerita baru, hilanglah cerita kita. Kalau ada, tapi rasanya tak ada. Ada. Anak Kak Liza baru viral. Itu anak. Okey Ustaz, ada juga sedikit urusan dan mungkin saya nak minta tips sikitlah bagaimana kita cerita yang ringkas, tapi kalau ada situasi-situasi yang sangat ekstrim yang sampai melibatkan pelbagai perkara yang jadi trauma dan sebagainya. Macam mana kita nak memujuk hati kita untuk memaafkan, mengikhlaskan. Walaupun mungkin ada orang pun tak minta maaf pun dengan kita. Betul. Baik, satu, kita kena pandang dunia yang Allah beri kepada kita ni unik. Unik. Okey, satu. Yang kedua, kita kena faham duduk dalam dunia ni ada banyak ujian. Dan yang ketiga, bila mana ujian datang, siapa yang bantu kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, jangan putus hubungan dengan Allah Taala dan ingat kita hendaklah jadi orang yang pemaaf dan memaafkan. Maksudnya, pemaaf tu kita kena minta maaf dan memaafkan tu orang dosa orang lain kepada kita.
Tapi bukan perkara yang mudah. Kita kena pujuk hati kita. Kita lah kena berperang dengan jiwa kita. Dan tahu tak siapa yang boleh bantu kita untuk dalam peperangan jiwa kita ni? Hanya Allah saja. Setuju. Hari ni kita keras hati. Mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan, barulah kita lembut hati. Sebab tu kita lepas hari ni kita maafkan. Sebab waktu tu berperang. Macam tadi yang katakan ujian dengan adik-beradik. Berperang dengan jiwa tu. Tapi kenapa? Kerana dia selalu minta kepada Allah. Allah yang pujuk hati kita. Dan insya-Allah siapa yang bergantung kepada Allah, Allahus Samad, Allah akan bantu. Kadang-kadang nak maafkan orang berdoa, nak maafkan orang ni, dia sendiri bernangis. Pasal dia dilema. Dan muka orang tu buat samba pula tu Ya. Ustaz, kita tak bersalah je kan. Apatah lagi kalau ia melibatkan kematian, kehilangan, trauma sepanjang hayat. Ada ayah yang kehilangan anak disebabkan oleh kes cedera dan apa yang serius berlaku. lagi lah kan. Dan saya ingat ayah ni dia cakap, saya memaafkan. Walaupun ada dalam kalangan yang membuli anaknya itu, tidak memohon maaf. Betapa besarnya hati seorang ayah. Itu daripada azmul umur, iaitu apa? Satu perkara yang sangat besar yang dilakukan untuk menaikkan darjat dia kepada Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dan abang Farid ingat tak yang waktu Ustaz Hanafiah datang hari tu, dia kata antara amalan yang sekarang bulan Ramadan kan, antara amalan yang boleh kita lakukan dalam bulan puasa ni yang besar hikmahnya juga adalah dengan memaafkan orang lain. Jadi ambil peluang, rebut peluang dalam bulan Ramadan ini. Kalau boleh melembutkan hati kita untuk memaafkan orang, kita doa kepada Allah. Betul. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jazlan dan juga Kak Lizanullah bersama kita pada hari ini. Satu perbincangan yang cukup menarik, yang sangat sesuai lah kita di bulan Ramadan ni. Betul. Terima kasih Kak Liza. 0-0. Dan kepada penonton, kalau ada komen tu tak sempat kami bacakan tu, kami minta maaf. Betul, minta maaf. Maafkan kami ya. Baik, dan sekembalinya nanti kami akan kongsikan bersama dengan anda macam mana nak buat hamper untuk raya. Kanak-kanak raya ni. Okey, jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, terus bersama di Wanita hari ini. Seperti mana yang dijanjikan, kita kembali. Ni dah ala-ala nak dekat-dekat raya ni. Marilah kita belajar buat hamper raya. Dan kita bersama dengan Syazrina Abdul Rahman yang merupakan seorang pengubah hamper raya ataupun lebih mesra panggilan Rina. Hai Rina. Dia boleh buat modal ni. Nak minta maaf dengan orang bagi hamper. Okey, yang nak tengok ada macam-macam jenis hamper menarik kat depan ni kan. Mungkin Rina boleh kongsikan. Okey, untuk penonton wanita hari ini dan untuk Farin, Yana dan semua. Okey, kalau ikutkan kotak ni, ini yang pertama sekali lahir dalam saya start lah. Koleksi hamper lah. Koleksi lah yang dipanggil hamper. Lah. Yang paling sayang lah. Okey. Lepas tu bila kita dah lama kita start kan, kita dah mulakan dan saya pun pernah mendapat tempahan daripada permaisuri tuanku. Lepas tu daripada kerabat Sultan Pahang. So kita mula rasa macam saya kena berfikir lagi macam mana nak buat penambahbaikan, nak nampak lebih eksklusif dan yang paling penting semua orang dapat memiliki dengan apa yang orang kata nak cantik, nak affordable tu. So saya tak nak kata dia hanya untuk golongan ataupun hanya untuk orang tertentu saja. Tidak. Itu cabarannya lah. Okey. Baik. Rina, kalau kita tengok sebenarnya, kalau saya bayangkan hamper ni Yana, kalau saya bayangkan sambil-sambil mungkin Rina boleh tunjukkan kepada kita. Rina, saya bayangkan sebenarnya kalau hamper tu ingat tak hamper tinggi, dia bungkus, diponjok-ponjok tu semua, tapi ini adalah berbeza. Jadi mungkin boleh kongsikan juga keistimewaan hamper daripada Rina. Okey, secara peribadi, kita pun kan Farin, kita biasa tengok kalau macam kita pergi cabutan bertuah, kita pergi hari sukan, hamper adalah hamper yang ada riba besar. Plastik belakang tu, jajan dalam, dia ponjokkan aja. Tapi untuk saya, bukan saya menidakkan hamper. Itu betul, itu adalah hamper. Tapi bagi saya nak saya membawa diri saya yang membuat hadiah ni. Saya sebagai penerima dan saya juga sebagai pemberi. So apa yang kita rasa kita nak terima dan apa yang kita rasa kita nak beri pada orang. Mestilah kita rasa. We have to represent apa yang kita buat ni kan. Kalau kita nak menerima tu, kalau dapat sesuatu yang cantik, yang comel, yang macam ada effort di situ, mesti kita akan rasa happy kan. Okey, mungkin nanti macam lepas ni kan Farin dapat yang macam ni. Apa perasaan Farin? Seronok, berbunga-bunga hati ni. Kita boleh buat perhiasan kat rumah. Betul. Sebab macam konsep dia, okey macam ni. Katalah kalau kita dapat hamper yang berbentuk contoh
contoh yang ada besar-besar tu kita makan dan habis. Okey, yang ni pun ada juga makanan. Okey, contoh macam bulan puasa dan bulan raya ada juga cookies, ada juga kurma, ada, semua ada. Tapi mungkin seseorang tu dia nak lebihkan value dia nak simpan bekas ni dan nampak minimalis dan nampak macam lebih kepada kita nak simpanlah bekas ni, kita nak terus boleh buang. letak jewellery, boleh letak dan sayang dan dia takkan terus buang lah. Remote pun boleh letak ni. Okey. Macam nak dekor tu. Saya dah fikirkan kalau tips. Macam mana ni? Okey, kan yang nak cuba? Boleh. Kalau dah tukar tempat pula dah. Sebab sana tu kosong sana. Okey, kejap saya ke sana Okey, kita clearkan sini. Okey, biasa. Okey, contoh macam ni boleh tengok. Lepas kita dah isilah kan. Okey, contohnya macam ni, kita dah masukkan kita punya segala item lah. So kalau yang ni mungkin ada set kurma, tapi kalau yang ni mungkin set cookies kuih raya. Okey, katalah nak single sahaja, mungkinlah boleh ambil kurma saja dan kita tutuplah. Saya nak jadikan dia macam penonton nak tengok. Okey. So saya nak satukan sebab mungkin orang nak dua-dua sekali. Saya nak cookies dan saya juga nak kurma. So kita teruslah je ikatkan ribbon dia. Mungkin kalau dia tak nak, dia nak dua lah. Dia nak konsep hari raya dan juga kalau kata hari biasa pun, contohnya hari ayah ke, Mother's Day ke, gift ni dia boleh diberi. Okey, yang saya nampak ni lah, saya keunikan hamper ni lah, dia konsepnya kotak dan sebagainya. Jadi sebenarnya nak cari kotak bekas-bekas ni mudah ke ataupun bagaimana kos dia macam mana? Untuk pengetahuan Farin dan Yana, kotak ni sebenarnya saya custom made. Asalnya saya import dari Shanghai. Okey. Tapi bila saya fikir balik, mungkin bila kita import, dia akan lebihkan kos dan saya tak nak customer ataupun klien kita menanggung kos yang lebih tinggi. Jadi saya design kotak sendiri. Macam dah dia jadi printed box tadi. So kotak ni all the time, bukan saya kata saya guna untuk hari raya je. Boleh bagi dekat boyfriend, boleh guna untuk hari raya, boleh guna untuk isi apa saja pada setiap event. Memang kita boleh gunakan kotak ni lah, sebab macam saya sendiri bukan raya pun orang akan gunakan juga, akan tempah lah. Cantik ni ni. Ya, betul. Kalau tak puasa boleh makan kan dalam tu. Itulah dia. Saya ingat puasa ni. Kalau kita buka nak makan ni dah. Okey, tapi kan Rina, untuk raya yang tinggal 2 minggu lagi tak sampai 2 minggu kan. Tempahan tu bagaimana? Ada tak orang yang masih lagi mau buat tempahan? Masih lagi. Okey, kalau ikut kita ada lebih kurang seminggu lebih lagi kan. Okey, mungkin saya akan, kalau untuk postage mungkin kita akan tutup minggu ni lah, sebab postage biasanya dia akan tutup lebih awal. Kita nak sampai kepada penerima. Tapi kalau untuk delivery, saya rasa pada hujung minggu hadapan, hari terakhir lah untuk kita delivery. Yang personally lah kita hantar kepada penerima lah. Okey, baik. Ini kita dah siap ke ni? Ni dah siap. Lepas tu kita akan masuk dalam paper bag yang memang inilah. Okey, nak bercerita juga pasal Farin tanya tadi macam hamper bakul kan. So saya menampilkan kalau macam bakul, kita tak naklah bakul yang nampak macam bakul dia. Cantik, memang ada kelas lah orang katakan. Okey, sekejap lagi Farin akan cuba buat apa yang Rina dah buat ni, ikat ribbon ni. Kita nak berhenti berehat seketika, kita kembali selepas video wanita. Jangan ke mana-mana. Saya sama awak Farin, awak kena buat ni. Okey, boleh. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih bersama kami dan Rina dengan hamper raya ni. Okey, dan apa yang saya suka tentang hamper raya yang dihasilkan oleh Rina ni adalah dia bila dapat tu boleh terus letak atas meja. Betul. Cantik begitu. Yang ini pun tengok ni. Wah, ini dia dah macam dulang kan. Konsep hantaran. Tapi kita kalau konsep hantaran lambat lagi nak tunggu sampai kahwin ke kan. Jadi kita bawakanlah bulan puasa dan hari raya. Tengok kalau macam ni kan. Ni kuih lain, ni kuih lain. Sangat-sangat menarik. Dan Rina mungkin boleh kongsikan social media Rina kalau ada dalam kalangan penonton sekalian yang berminat. Okey, IG saya Rina Rahman, REENARAHMAN. Facebook pun sama dan TikTok pun sama. Tapi saya tak aktif sangatlah TikTok, tak pandai. Tapi tak apa, yang penting kita semua dah tahu dan insya-Allah mereka akan cepat-cepat cari untuk buat tempahan. Terima kasih Rina. Baik, dan ini kita kongsikan yang ini dia orang tak puas hati dekat WChat ni, dia bawa ke Siti Mimah ni. Dengar cerita topik Siti Mimah minggu lepas agak panas. Jadi luahan Kak Jen pun boleh tahan semua. Okey, mesti ramai tak sabar pula nak tahu topik apa minggu ini. Korang kat rumah tu sambil-sambil fikir nak buka apa, dah boleh lah
inilah set kalender. Terus dengarkan Siti Mimah setiap Khamis dan Jumaat 8 malam di semua platform TV3 dan Audio Plus. Mereka tak pakar tapi nak kongsi. Nampaklah tak pakar tu. Tapi yang penting mereka berkongsi ya dah. Okey, baik. Ini Siti Mimah, topik-topik yang cukup menarik. Kak Long dan Kak Cik kita. Okey, dan jangan lupa juga saya ringkasnya Sembang Sahur dengan topiknya Ramadan Bulan Rezeki malam ini jam 11 malam di TV3 dan boleh stream melalui Tonton. Jadi ini dia Sembang Sahur setiap Rabu hingga Khamis 11 malam dan topik yang menarik malam ni Ramadan Bulan Rezeki. Baik. Masya-Allah. Bercakap tentang Ramadan bulan rezeki. Ramadan juga adalah bulan cinta. Bulan cinta. Dan inilah topik yang kita bincangkan pada esok hari. Yana akan kembali dengan rakan setugas yang lain yang mana kita akan bercakap tentang apa yang dimaksudkan dengan Ramadan ni adalah bulan cinta. Dan semoga topik kita juga pada hari ini telah memberikan orang kata hikmah menjelang raya ni bagaimana kita untuk terus belajar menjadi seorang yang memohon maaf dan juga memaafkan dengan ikhlas. Mari maafkan saya ya. Ya, insyaAllah ikhlas ke tu. Terima kasih Rina. Terima kasih kepada Rina. Okey, dan kepada anda kami berdua undurkan diri terlebih dahulu untuk hari ini. Stay safe, selamat berbuka dan selamat menjalani ibadah puasa. Assalamualaikum. Stay safe semua. Bye. Dia Pusawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usaha